Bahan api yang dibawa ke pusat pengumpulan ini terdiri daripada pelbagai saiz dan bentuk. Proses pertama yang dilakukan adalah menyeragamkan saiz-saiz galian agar berukuran 55mm dengan menggunakan mesin khas sebelum dihantar ke stesen jana kuasa di Matadeng atau di Sejingkat. Apa yang dapat lihat di belakang saya sekarang ni iaitu proses pemecahan bongkah-bongkah besar batu arang untuk dipecahkan menjadi saiz yang lebih kecil sebelum dimasukkan ke dalam crusher iaitu mesin pemecah batu arang. Jentera khas ini bukan sahaja berfungsi menyeragamkan saiz batu arang, malah ia juga mencampurkan mineral jenis lignite dan subvitaminous agar menghasilkan sumber tenaga yang lebih berkualiti untuk menjana tenaga elektrik. Kemudian, bahan api yang sudah siap diproses tadi akan disimpan di sini sebelum diagihkan. Lajuan pemecahannya ialah 350 tan dalam sejam, dan pusat ini selain daripada menghantar batu arang terus ke MPG, dia juga menyumbang sebahagian daripada batu arang ni untuk dihantar ke River Stockyard yang akan kita lawati nanti. Dia ada grade, bermacam-macam jenis. Kita ada kurang lebih 4. Yang satu grade tinggi anthracite, lepas itu bituminous, sub-bituminous dan lignite. Tengok dari segi struktur, batuan ini, arang batu ini masih mudah dipecah-pecahkan. Kalau kiranya grade yang tinggi, tak kita payah sangat nak pecah-pecahkan dengan tangan. Batu arang yang sudah sedia diproses akan disalurkan terus ke stesen jana kuasa elektrik Matadeng yang berada bersebelahan pusat longgokan tersebut. Manakala bagi bekalan yang akan dibawa ke stesen jana kuasa elektrik di Sejingkat pula akan dikumpulkan di pusat longgokan ini dan dikenali sebagai River Stockyard yang terletak di Muara Batang Mukah. Muara ini dipilih sebagai pusat longgokan kerana penghantaran adalah menggunakan jalan air ke Muara Tebas seterusnya ke Sejingkat. Jentera berat digunakan untuk mengalihkan bahan api itu ke dalam mesin pemecah batu arang yang memiliki kelajuan pemecahan sebatas 600 tan setiap jam. Jentera buatan tempatan ini turut memiliki ciri-ciri istimewa seperti pengesan metal yang akan menarik keluar bahan-bahan selain galian mineral. Setelah siap diproses, batu arang akan disalurkan terus ke dalam tungkang yang sedia menunggu di muara sungai. Jumlah muatan bahan api ini di dalam tungkang adalah mengikut pasang surut air iaitu antara 2,700 tan hingga 3,700 tan. Proses penghantaran ke Sejingkat juga boleh tergendala jika air surut di muara sungai. Dengan menggunakan jentera ini, hanya 3 jam sahaja yang diperlukan bagi memenuhkan tungkang. Perjalanan memakan masa selama 36 jam untuk sampai ke destinasi. Inilah dia stesen jana kuasa elektrik Sejingkat yang telah beroperasi sejak 1997 lagi. Dengan keluasan 130 hektar, ia menempatkan 2 buah unit generator turbin wap yang membekalkan tenaga elektrik di seluruh Kuching dan kawasan di sekitarnya. Batu arang merupakan bahan bakar yang digunakan dalam menggerakkan generator di sini. Bekalan bahan api diterima dari lombong di Mukah Palingan dan juga Kapit. Coal yang kita receive, yang kita terima daripada coal supplier
biasa kadang-kadang bentuk yang gini dan kadang pieces by pieces. Sebenarnya dalam ni adalah dalam bentuk lebih kurang 50 milimeter. Tetapi kadang-kadang saja lebih besar. Tapi kita memerlukan cool yang kadang begini. Dia tak boleh dalam keadaan yang lebih bentuk yang lebih halus, sebabnya akan menyebabkan masalah dari segi unloading proses. Yang mana proses ini dipanggil proses penghantaran unloader menggunakan conveyor belt untuk dihantar ke cold storage. Memandangkan galian sudah sedia diproses, ia akan disalurkan terus dari tongkang ke galian untuk disimpan sebelum digunakan. Walaupun stesen jadukuasa elektrik di sini nampak besar, tetapi sebenarnya setiap hari mereka hanya menggunakan 2,800 tan batu arang sahaja berbanding dengan di seluruh Semenanjung Malaysia yang menggunakan 2 juta tan setiap hari. Nama batu arang diambil daripada sifat fizikalnya yang keras dan menghasilkan bara yang lama apabila dibakar. Walaupun pembakaran batu arang akan menghasilkan jelaga dan gas-gas rumah hijau, namun risiko penggunaannya tidak sebahaya penggunaan nuklear, terutamanya apabila berlaku kecelakaan yang tidak dijangka. Di sebelah kanan saya ini terdapat lombokan batu arang yang telah dilombong dari kawasan pelombongan di Mukah dan juga di Kapit. Penggunaannya adalah untuk pembakaran bagi penghasilan wap dan juga bagi menjalankan turbin untuk penghasilan elektrik. Batu arang merupakan sumber bahan api utama yang digunakan oleh kebanyakan negara di dunia untuk menjana tenaga elektrik. Ia juga digunakan sejak revolusi perindustrian yang berlaku di Britain pada kurun ke-18. Di stesen jadukuasa sejingkat, terdapat lebih 800 orang kaki tangan yang mengendalikan operasi di sini. Memandangkan mereka sering terdedah dengan debu dan asap dari pembakaran, maka pihak syarikat begitu prihatin terhadap tahap kesihatan pekerja mereka. Memandangkan bahagian sini banyak batu arang, jadi selalunya dalam keadaan berdebu. Jadi company kami orang ada satu department safety. Jadi department ini tujuannya untuk menjaga kesihatan pekerja yang dikerja di kawasan ini. Jadi tiap tahun mereka akan dihantar ke hospital untuk buat X-ray. Yang penting untuk cek keadaan paru-paru mereka. Jadi kalau keadaan sihat, masih continue lagi kerja sini. Kalau keadaan tak berapa sihat, mungkin kami orang akan alihkan dia pergi ke department lain. Semua jentera yang digunakan oleh stesen jadukuasa sejingkat adalah diimport dari China yang menawarkan harga yang lebih rendah tetapi mempunyai kualiti yang sama dengan peralatan keluaran Jerman. Setakat ini JMG telah menjumpai 6 kuasaan yang penting seperti di Danggang Merit, Kapit, di Mukah dan di Belengian, di Sungai Peleran, dan telah terdapat reserve yang besar. Reserve setakat ini telah dinilai tidak kurang dari 1.6 bilion metrik tan. Ini cukup untuk power, untuk menjana pelan ini selama 100 tahun. Stesen ini tidak mungkin berfungsi tanpa bahan bakarnya iaitu batu arang. Walaupun batu arang kini memiliki harga yang tinggi di pasaran dunia iaitu sebanyak $1,420 Amerika setan, demi keselesaan penduduk di Kuching dan sekitarnya, kerajaan tidak menjual tetapi mendahulukan kepentingan rakyat tempatan. Thank you.